Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa razaqana bi ni'matil istiqamati wath thabati 'ala siratihil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, seluruh ahli kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat kehidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita sudah berada pada hari yang ke-9 Safar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk kita terus melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan kita diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong daripada golongan yang mengimarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat sama-sama berada di dalam dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, dan seterusnya Allah taala pilih kita berada dalam majlis ilmu untuk kita mempelajari tentang perkara-perkara berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan lagi rasa cinta dan sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya cuba melaksanakan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, masih lagi berkaitan dengan lauk pauk. Dia panggil idamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi hadis-hadis seterusnya pada hadis yang 153 insya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda sebagai tanda syukur kita kepada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan ummul kitab insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan berkaitan dengan idam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam dah kita pelajari. Nabi suka lauk pauk ni, cuka, kemudian tamar. Ni semua makanan-makanan sampingan selain daripada roti yang Nabi makan. Makanan-makanan tambahan selain pada makanan asasi roti. Kemudian labu lah, zaitun. Itu yang terakhir, labu, yang kita pelajari pada pengajian yang lalu. Jadi hadis 153 pula kita akan pelajari pada pagi ini. Hadis daripada Anas bin Malik mengatakan bahawa inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma'id. Daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan bahawa seorang tukang jahit telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati makanan yang dia masak. Seorang tukang jahit ajak Nabi pergi ke rumah dia, dia ada masak makanan. Jadi Anas menceritakan, lalu aku pergi bersama dengan Rasulullah. Anas pergi bersama dengan Nabi SAW. Dihidangkan kepada baginda, dia cerita, dihidangkan kepada baginda roti, kuah sup bersama labu dan qadid. Aku melihat baginda mengutip-ngutip labu di sekitar makanan di dalam talam. Anas berkata, sejak daripada itu berterusanlah aku menyukai labu, kata dia. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang hidangan makanan yang pernah dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis ini menceritakan Nabi menikmati roti, sup, labu dan qadid. Qadid ini ialah daging yang dipotong-potong kemudian dikeringkan di bawah cahaya matahari. Itu dia nama qadid. Daging daging tu dipotong-potong, sama ada daging lembu ke daging kambing ke, dia potong-potong kemudian dia jemur di bawah matahari. Itu dia panggil qadid.
Jadi di antara makanan-makanan tersebut, labu yang paling Nabi suka. Nabi suka makan makanan labu ni. Dan perbuatan Nabi SAW mengutip-ngutip buah labu yang ada di dalam talam kelihatan bercanggah dengan adab ketika makan yang diajar oleh Nabi kepada anak tiri baginda iaitu Umar bin Abi Salamah. Ya ghulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi beritahu kepada anak tiri dia Umar. Jadi macam ada percanggahan. Dia kata, wahai budak, wahai anak, bacalah bismillah, samillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, dan wa kul mimma yalika, dan makanlah daripada apa yang ada di hadapanmu. Maka ulama menjawab berkaitan dengan hadis ini yang nampak macam ada percanggahan ini. Andaian yang pertama, Nabi SAW mengutip-ngutip labu itu daripada makanan yang ada dalam ruang talam di hadapan baginda, bukan daripada seluruh penjuru talam. Ini diandaikan oleh para ulama hadis lah. Nabi sebut dalam hadis yang lepas, beritahu kepada anak tiri dia makan yang ambil yang di hadapan. Jadi ulama mengandaikan yang kata Nabi mengutip-ngutip dalam hadis yang kita baca ni tadi, Nabi hanya mengutip-ngutip makanan yang ada di hadapan Nabi, bukan di penjuru talam. Andaian yang kedua, Nabi melarang anak tirinya daripada menjangkau tangan ke penjuru lain talam, iaitu selain yang ada di hadapan, tujuan untuk mengelakkan orang lain yang makan bersama merasa jijik. Itu tujuannya. Kita masalahnya bila makan lauk yang kita suka jauh, kan? Jauh pula kata dia. Macam mana nak ambil ni? Itu yang tak boleh tu, kita nak melangkau. Ambil yang depan. Ambil yang depan dulu. Kalau orang sana bagi, barulah kita ambil. Kalau tak bagi, telan air liur je lah. Itu adabnya. Jangan kita pergi ambil dulu yang jauh. Ambil yang dekat depan kita dulu. Adapun Nabi SAW tidaklah ada sesiapa yang akan merasa jijik sebenarnya jika baginda melakukan demikian. Malah para sahabat menyukai baginda melakukannya kerana mereka boleh mengambil barakah daripada bekas tangan Nabi. Sebenarnya Nabi kalau ambil pun sahabat lagi suka. Pasal bekas tangan Nabi itu dia ada keberkatan. Tapi Nabi ni pasal dia dicontohi oleh seluruh umat dia sampai ke akhir zaman. Jadi kalau Nabi buat, nanti orang lain ikut. Orang lain yang ikut tu bukan orang macam Nabi kan. Kalau orang alim, ulama-ulama, kita nak juga. Ini orang biasa-biasa macam kita juga, yang kerja melahabaukan orang, mencelakakan orang, mulut dia sial, celaka makan dengan kita kan. Jadi kita pun rasa macam tak sedap. Itu nak mengelakkan benda tu segi adab. Dan daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa Nabi SAW memang menyukai labu. Labu ni di antara makanan lauk pauk yang Nabi sangat suka. Dan yang kedua, galakkan mencontohi Nabi sekalipun di dalam urusan keduniaan yang tidak bersifat agama. Ini galakan kita ikut Nabi yang dia panggil sunnah daripada segi jibiliyah. Jibiliyah ni bukan bersifat agama, daripada segi pakaian, makanan dan sebagainya. Dan Anas radhiyallahu an asalnya tidak suka lambu ni. Namun bila dia tengok Nabi suka, dia pun turut menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu Nabi suka, kita cubalah menyukai apa yang Nabi suka. Ni dia tuan-tuan. Minat untuk mencontohi Nabi menunjukkan bahawa seseorang itu memiliki sifat cintakan Nabi, dan Allah Ta'ala akan memberi pahala ke atas niat murninya itu. Allah Ta'ala bagi pahala. Pasal dia cuba ikut apa yang Nabi suka. Walaupun makanan tu, pakaian ke tu dia tak berapa nak suka. Tapi kerana dia tahu Nabi buat, Nabi suka, Nabi makan, Nabi minum, maka dia suka. Dia cuba sukakan. Niat itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan seterusnya galakan memenuhi jemputan kenduri. Ini dia. Galakan memenuhi jemputan kenduri walaupun makanan yang bakal dihidangkan adalah sederhana dan sedikit sahaja. Kita kena, ni di antara tanggungjawab seorang Islam kepada seorang Islam yang lain. Wa iza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi. Bila diajak, kamu kena pergi. Sama ada jemputan kenduri kahwin ke, walimah ke, ataupun kenduri tahlil ke, kenduri biasa-biasa ke, cukur kepala anak ke, kan, akikah ke, apa sahaja jemputan, kita kena cuba pergi. Sebut insya-Allah. Bila orang ajak insya-Allah, tapi jangan main-main dengan insya-Allah ni. Orang kita main-main dengan insya-Allah, insya-Allah tapi tak pergi. Kalau rasa memang tak boleh pergi, cakap tak boleh pergi terus. Minta maaf lah, saya ada hal lah. Hari itu memang kita dah ada perancangan lain lah. Minta maaf awal-awal. Dan ni dia mengharap kita datang. Jadi kalau tak dapat, cakap tak dapat. Zaman sekarang dah mudah, ada WhatsApp kan. Kalau rasa-rasa memang kita rasa macam dapat, tiba-tiba tak dapat, WhatsApp lah dekat dia. Kalau dia tak terbaca pun, akan datang dibaca pun, alhamdulillah. Oh, dia dah beritahu rupanya. Aku duduk nunggu-nunggu dia ni, dia tak datang pula. Takut orang mengharap dekat kita. Okey. Jadi dia panggil apa tu, sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Dia bukan wajib, sunat muakkad. Tetapi kalau walimah tuan-tuan, dibahaskan oleh para ulama, kalau di dalam tu kenduri-kenduri yang kita tahu ada maksiat, itu kita tidak digalakkan datang. Dia dah tulis dalam kad jemputan, majlis ini diserikan dengan kugiran, dengan karaoke. Kalau kita tahu itu awal-awal lagi kita beritahu dia, minta maaf saya tak dapat datang. Awal beritahu, cakap ada hal kan. Itu dia tuan-tuan. Pasal kita dah tahu ada perkara haram. Kita ni tuan-tuan, majlis ni kita walimatul urus contohnya yang besar ni. Walimatul urus memang Nabi suruh kita buat walimah. Kalau boleh, kalau dapat, kalau ada rezeki lebih. Aulim walau bisyatin, kata Nabi. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Zaman Nabi yang paling kecil kambing tau. Ayam-ayam ni jarang orang Arab pelihara. Dia biasa pelihara kambing, pelihara lembu, pelihara unta. Jadi paling kecil kambing. Kalau kita yang adanya yang paling kecil ayam lah. Ikutlah. Sekadar yang kita mampu. Kan? Jangan kita tuan-tuan nak buat walimah sampai berhutang keliling pinggang. Jangan, ikut kemampuan masing-masing. Tapi kita rasa macam tak sedap pula. Macam tu kita ni perasaan tu. Tapi sebenarnya Nabi kata ikut kemampuan. Tapi jangan tuan-tuan dan perempuan, kita nak buat majlis ini, kita selitkan dengan perkara-perkara haram. Yang akhirnya majlis kita yang sepatutnya mendapat barakah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Taala laknat. Risikonya, kesannya nanti cucu yang bakal dilahirkan daripada anak kita, cucu yang tak dengar cakap. Jadi anak yang tak dengar cakap, yang payah nak semayang, payah nak beramal dengan Islam. Pasal apa? Asasnya itu, pada awalnya walimah itu tidak diasaskan dengan cara Islam. Dengan ada persandingannya, dengan pakaian baju ketat ni, baju pengantin mana ada longgor-longgor, baju ketat-ketat aja. Yang perempuan mendedahkan aurat apa semua. Bersanding ni tak boleh tuan-tuan, hukumnya haram. Kalau kita tunjukkan depan orang, kita bersanding ni, kita boleh buat di kalangan ahli keluarga je. Tapi kita rasa macam tak sedap, rasa tak seronok pula. Kan? Seronok tak seronok itu perasaan. Ikut adat yang tak betul itu pun tak boleh. Memang adat orang kita buat, tapi itu adat yang bercanggah dengan Islam, tak boleh. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Lepas tu pula mesti ada karaoke, mesti ada menyanyi-nyanyi. Bukan main kuat lagi suara, orang nak makan pun tak boleh. Nak bercakap, nak makan tak selera, nak bercakap pun tak boleh. Cakap depan-depan ni macam cakap dengan orang pekak, menjerit-jerit, wai. Kan? Jadi tak boleh macam tu.
kita jauhkan. Buat karaoke apa semua segala-galanya. Lepas tu dah buat karaoke pula, panggil pula Tok Imam, mai bagi satu lagu. DJ pula jahat ni manggil pula. Tok Imam pun dah serba salah bagi juga satu lagu 70-annya. Kan? Jangan. Okay, ini perkara-perkara yang kita kena jauhkan. Supaya majlis kita dirahmati, diberkati oleh Allah. Memang tuan-tuan, Nabi pernah berlaku. Seorang sahabat Nabi pergi ke rumah dia senyap je. Jadi Nabi kata ini bukan majlis kematian yang nak senyap macam ni. Kena adalah hiburan-hiburan, tapi hiburan yang dibenarkan oleh Islam. Bukalah nasyid-nasyid, tapi janganlah kuat sangat. Dia majlis walimah ni, dia tak macam majlis kematian. Maka kematian kita baca Quran, kan? Kita buat tahlil, ni tidak. Ni majlis walimah, orang gembira dapat menantu, orang seronok tengok pengantin ni. Jadi kita kena ada buat sesuatu hiburan yang dibenarkan oleh syarak. Tapi janganlah terlampau kuat. Jangan ada karaoke pula daripada pagi sampai ke petang, start daripada malam tu. Dia mengganggu orang pula tu. Kita rasa macam seronok, tapi mengganggu orang. Ada orang anak kecil apa semua, kan, nak tidur pun tak boleh, anak dia melalak. Jadi perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian. Okey. Kemudian seterusnya, manisan dan madu. Manisan dan madu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan juga madu. Sayyidatina Aisyah dalam hadis di atas beritahu kepada kita akan kesukaan Nabi pada manisan dan madu. Perkataan al-halwa dalam hadis ini daripada segi makna bahasa merangkumi semua makanan yang manis. Semua kuih-muih yang manis-manis dia panggil halwa. Kita panggil halwa kan. Itu bahasa Arab sebenarnya, halwa ni. Semua makanan manis. Kita banyak makanan-makanan dekat Kelantan lah lagi dia. Semua makanan manis-manis, kan? Jadi semua makanan yang manis dia panggil halwa. Menurut As-Sa'labi, As-Sa'alibi, makanan manis yang disukai oleh Nabi itu adalah yang dikenali dengan nama al-baji', iaitu kurma yang diuli dengan susu. Ini kata As-Sa'alibi. Yang dikatakan halwa ini ialah namanya dikenali dengan nama al-maji', iaitu kurma. Yang dikatakan makanan halwa ini dikatakan kurma yang diuli dengan susu, digaul dengan susu. Disebut juga madu walaupun termasuk dalam al-halwa, makanan yang manis, bagi menunjukkan kelebihan madu itu tersendiri, melebihi daripada makanan-makanan yang lain. Madu Nabi walaupun dia manis, tapi Nabi masukkan sekali secara khusus nak beritahu tentang kelebihan madu ni. Kelebihan madu ni macam-macam ya tuan-tuan. Madu ni tuan-tuan, madu botol boleh bawa balik, jangan bawa madu orang, marah adik orang dalam rumah kan. Madu botol tak apa sebut, kan? Madu antara makanan atau minuman terbaik yang dijadikan oleh Allah untuk manusia. Ini dekat bahagian belakang tu. Kita tengok sikit maklumat tambahan dia. Madu disebut di dalam Al-Quran sebagai makanan penawar bagi manusia yang dihasilkan oleh lebah, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nahl dia disebut ayat 68-69. Surah An-Nahl, surah lebah, cerita pasal kelebihan madu ni sampai sebut dalam Quran. Jadi madu mengandungi keseluruhan zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Hasil analisa makmal mendapati bahawa dalam setiap 100 gram madu terkandung di dalamnya 20 gram air, 79.5 gram karbohidrat, 0.3 gram protein, macam-macam ada zat besi apa semua ni tuan-tuan.
Menurut Ibnu Qayyim, madu boleh bertindak sebagai makanan dan juga ubat, minuman, manisan, ubat sapuan di badan, dan penenang. Tidak pernah diciptakan untuk kita sesuatu yang lebih penting daripada, yang lebih daripadanya, dan tidak juga yang sama sepertinya. Orang-orang dahulu tidak bergantung melainkan kepadanya. Kebanyakan buku orang terdahulu tidak pernah menyebut tentang gula. Mereka tidak mengetahui tentang gula melainkan baru saja. Kata dia, ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab dia. Ini cerita tentang madu ni tuan-tuan. Dan pengajaran yang kita boleh ambil juga daripada hadis ini, kita dapat mengetahui antara makanan kegemaran Nabi, manisan dan madu, dan kelebihan madu daripada manisan-manisan yang lain. Khasiat madu akan dia dah jelas, saya dah sebut dah tadi, khasiat itu dalam maklumat tadi. Dan keharusan menikmati makanan-makanan yang sedap dan lazat daripada rezeki halal yang dikurniakan Allah, dan tidak menyalahi sikap zuhud dan muraqabah. Dalam hadis juga nak mengajar kita apa sahaja makanan-makanan yang Allah Ta'ala telah ciptakan di atas muka bumi ini harus untuk kita makan. Selagi kita tidak tahu makanan itu ada memberi kemudaratan. Kalau ada mudarat, jangan makan. Itu dah berdosa hukum dia. Jadi hukumnya boleh kita makan, harus menikmati rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Dan dia kata tidak menyalahi sifat zuhud dan sikap untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh makan tapi janganlah berlebih-lebihan. Ini makan durian, siap buat pertandingan makan durian lagi. Makan ni tuan-tuan, tolonglah jangan buat pertandingan. Pertandingan memasak boleh tahan lagi, ini tahan makan. Pertandingan makan. Makan roti canai lah, siapa yang paling banyak makan. Makan durian ke tak pasal-pasal ke masuk hospital. Darah tinggi dah naik. Dah. Jangan. Tolonglah jangan buat pertandingan makan ni. Perkara yang kita kena berkejar-kejar, kata Allah apa? Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumbalah kamu mencari keampunan daripada sisi Allah. Yang itu yang kita kena kejar sebenarnya. Tapi kalau nak cari keampunan ni, jangan pula kita buat pertandingan, tak payah. Kita sendiri kena berlumba-lumba, sifat tu mesti ada. Macam sahabat-sahabat Nabi dulu kan, nak semayang ni, berlumba ni, nak dapat sop di hadapan. Sampai kena mengundi buat pilihan raya. Pilihan raya setiap kali nak semayang. Bukan 5 tahun sekali. Baru semalam pilihan raya dekat Sabah ni. Tuan-tuan. Okay, satu lagi kita ambil. Hadis 155 daripada Ummi Salamah. Qalat annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu summa qama ila salati wa ma tawaddaa. Daripada Ummu Salamah menceritakan bahawa beliau telah menghidangkan kepada baginda daging rusuk kambing yang telah dibakar dan dipanggang. Lalu baginda makan daripadanya, kemudian baginda bangun mengerjakan solat tanpa baginda mengambil wudu. Jadi hadis ini nak cerita kepada kita bahawa Nabi SAW menikmati hidangan daging rusuk kambing yang dibakar. Setelah itu baginda mengerjakan solat tanpa mengambil wudu. Jadi tak ada masalah, dia tak membatalkan wudu pun. Perkataan jamban, jamban tu bukan tandas jamban jamban tandas pula. Tu orang kita panggil jamban tandas. Jamban ni menurut ahli bahasa Arab bermaksud kawasan daripada bawah ketiak hingga ke pinggang. Yang dipanggil rusuk tu kan, daripada bawah pinggang, daripada bawah ketiak hingga ke pinggang, yakni kawasan daripada pusat hingga ke tengah belakang. Ini yang diterjemahkan sebagai rusuk sebenarnya. Kawasan pusat hingga ke tengah belakang, itu dipanggil sebagai rusuk. Dan daripada hadis ini kita dapat mengetahui antara makanan yang pernah dimakan oleh Nabi, daging bakar atau daging panggang. Nabi sangat suka daging bakar, daging panggang ni. Lebih-lebih lagi kambing. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa memakan makanan yang disentuh api
tidaklah membatalkan wudu, kerana Nabi mengerjakan solat selepas memakan daging bakar ataupun daging panggang tadi tanpa baginda mengambil wudu terlebih dahulu. Menurut ulama, hadis ini menasahkan hadis yang lain yang menyuruh supaya mengambil wudu selepas memakan makanan yang menyentuh api. Sebelum Nabi buat macam ni, ada hadis yang Nabi kata bila kita memakan makanan yang disentuh api, makna kena ambil wudu, dia boleh batal wudu. Tapi datang hadis ini yang diceritakan oleh Ummu Salamah ini menasahkan, memasuhkan, menghapuskan hadis yang terdahulu. Okey, ini di antara makanan yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memang suka makan daging kambing, daging bakar, daging kambing. Okey, satu lagi daging panggang. Kita ambil satu lagi lah, 156 daripada Abdullah bin Haris qala akalna ma'a Rasulillah shiwa'an fil masjid. Kami telah makan bersama dengan Nabi daging bakar ataupun daging panggang di masjid. Jadi dalam hadis ini cerita pasal perkara yang sama. Nabi menikmati daging panggang, tetapi kali ini makan di dalam masjid bersama beberapa sahabat. Jadi ini hadis yang mengharuskan kita makan dalam masjid, tuan-tuan. Tak ada masalah yang macam kita duk buat ni. Dalam hadis lain daripada Abdullah bin Al-Harith juga beliau menceritakan kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah fil masjid al-khubza wal laham. Kami makan pada zaman Rasulullah SAW di masjid roti bersama dengan daging. Di sini nak menceritakan keharusan makan di masjid, namun para ulama mensyaratkan jangan hendaklah kita pastikan hingga tidak mengotorkan masjid. Nak boleh buat makanan dalam masjid, jangan sampai masjid jadi kotor. Pasal masjid ni kita kena ada dia punya kemuliaan dia, kita kena jaga adab dia. Okey. Jadi makan kat masjid dia kena ada adab, bukan makan kat orang kahwin. Nak ketawa terbahak-bahak dengan makan, cerita-cerita entah apa-apa, cerita gosip orang apa semua. Jangan. Masjid ada adab dia. Jadi Nabi makan di dalam masjid nak menunjukkan harus kita untuk makan di dalam masjid, syarat kena jaga adab dan jangan sampai mengotorkan masjid. Jadi saya kata itu sahaja yang kita dapat pelajari, insya-Allah. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua dan kita boleh jadikan ianya sebagai satu contoh dalam kehidupan kita. Suka apa yang Nabi suka makan. Kalau kita tak suka makan kambing pun kita suka-sukakanlah. Ini pantang dengan kambing takut. Oh ni darah tinggi naiklah apa benda lah. Tapi jangan makan berlebihan lah. Makan sekadar saja, insya-Allah. Yang penting kita cuba suka apa yang Nabi suka makan. Dapat pahala di situ, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ada soalan ke? Ada? Bila kita pergi ke kuburan yang Ustaz dengan dia ada perkara-perkara haram ni, kalau kita berdoa jatuh haram tak? Apa dia? Kalau kita berdoa itu jatuh haram tak? Kita berdoa. Doa untuk pengantin lah, macam Datuk Tansi bagi bukti-bukti doa, langkah ada juga tak? Okey. Kita dah tahulah. Memang ada lah kalau semua lah. Dah tahulah, maknanya pergi tu dalam keadaan dah tahu. Sebelum pergi tu tak tahulah. Tak tahu, tak tahu tak apa. Tak tahu kita boleh pergi. Yang kata tadi tak boleh pergi kalau dah tahu ada perkara haram. Okey. Sampai tu kita berdoa. Bila dah sampai, kita tengok ada pula orang menyanyi, kita pula doakan dia pula. Berdoa itu memang anjuran daripada Nabi. Kita doakan orang ini supaya perkahwinannya itu di antara anjuran Nabi, galakkan. Kita doakan orang ini supaya dia perkahwinannya, anaknya tadi perkahwinannya berkekalan, itu di antara anjuran. Berdoa bagus, tak ada masalah. Dan kita doa sekali-sekali supaya dia diberikan hidayah daripada Allah. Dia tidak melarang kita berdoa kerana ada benda yang tak baik di situ, tidak.
Cuma perkara yang kita kena ingat, orang yang nak buat majlis ni, dia nak kena ingat, jangan dia cuba campurkan perkara haram dengan perkara halal. Jangan campurkan. Itu sangat-sangat dilarang oleh Nabi. Yang biasa kita buat itulah dia. Sebelum majlis buat tahlil dulu. Panggil imam sebelum buat majlis, sebelum berjalannya majlis kan. Pukul 10.30 orang masjid dah datang. Semalam tu buat berjanji. Betul? Buat baca Yasin petang. Lepas tu pula pagi besok sebelum start majlis makan, suruh imam baca doa makan lah. Lepas tu lepas pada berdoa, dah ada pula karaoke. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita jangan campurkan urusan. Tadi kita minta imam doakan majlis itu diberkati Allah. Tiba-tiba kita sengaja dah rancang dah. Kita sengaja merancang pula. Lepas kita doa tadi, kita buat majlis karaoke pula. Ada pula karaoke pula. Jemput orang menyanyi. Habis satu taman menyanyi. Allahu Akbar. Berdosa tuan-tuan. Kita tu berdosa. Masalah yang kita yang nak tolong doa ni, orang minta doa, kita doa lah. Tapi kita doakan supaya orang diberikan hidayah oleh Allah. Kalau boleh, ada kekuatan, nasihatkan sekali. Kalau ada kekuatan, tolonglah, ni tadi saya ni nak baca doa kan, tapi janganlah ada benda-benda yang tak baik pula lepas ni. Penat je berdoa, minta rahmat. Macam mana Allah Ta'ala nak turunkan rahmat? Kalau dah tentu dah kita dah ada perancangan nak menyebabkan rahmat tu lari daripada kita, lari daripada majlis kita, keberkatan tu diangkat oleh Allah. Ini perkara yang kita kena perbetulkan balik dalam masyarakat kita. Dah jadi satu trend. Kita ni yang belajar-belajar ni, kadang-kadang belajar dah bagus, tapi kita tak boleh nak halang. Kita sebagai bapa tak boleh nak halang anak. Ibu bapa yang mengaji ni tak boleh nak halang anak. Alah, entahlah ustaz, anak-anak punya kerja ni saya tak masuk campur. Tak boleh, ni majlis kita. Buat di rumah kita, kita kena masuk campur. Kalau kau nak buat, kau buat kat rumah kau. Ni rumah aku. Bila lagi kita nak guna kuasa veto kita sebagai bapa? Betul? Itu yang tanggungjawab yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan pada kita. Kita kena pastikan. Jangan rumah kita suka-suka je orang lain pula datang, anak kita sendiri, ataupun ada orang lain pula, saudara mara kita. Haji, tolonglah kita buatlah sikit macam ni. Panggil sikit ni penyanyi-penyanyi yang hebat ni, kita bagi majlis kita jadi seronok kata dia. Tak boleh tuan-tuan. Ni rumah kita. Kita kena belajar. Bila kita nak mengamalkan benda ni? Ni banyak yang orang buat tak tahu. Alah, lantaklah budak-budak ustaz. Biarlah dia anak-anak, orang muda-muda biasa tu. Tak boleh benda. Kena biasakan benda yang betul. Jangan biasakan benda yang tidak betul. Ini yang kita kena cuba tanam baik, minta kekuatan daripada Allah. Bila buat majlis kat rumah kita, kita jangan ada perkara-perkara maksiat ni, supaya majlis kita dirahmati Allah. Kalau orang lain nak buat, ikut dia lah. Kita tunjukkan contoh dekat kawasan kita, dekat taman kita, supaya orang dapat jadikan contoh. Rumah orang ni, tengok rumah dia relax, tenang je orang nak makan. Ini sampai nak terkeluar tahi telinga, lili-lili tahi telinga cair keluar. Ya Allah, kau yang kuat. Minta maaf tuan-tuan. Kalau ada yang terkata ni, minta maaf. Yang dah lepas, kita minta ampun pada Allah. Itu dosa tu. Kita berjanji, bertekad, jangan ada lagi majlis selepas ni rumah kita yang macam tu. Anak ni ada lagi 2-3 orang lagi ni yang belum kahwin ni, pastikan jangan ada macam tu. Jangan bagi orang lain campur tangan dengan urusan rumah tangga kita, yang menyebabkan rumah tangga kita dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Insya-Allah tuan-tuan, itu sahaja. Moga-moga kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana cuba mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله